Selamat pagi Jemaat Kekasih Tuhan Yesus Kristus. 各位亲爱的弟兄姐妹们，早上好。 Meskipun kita tidak ketemu secara fisik, tetapi kita bertemu di dalam Tuhan dan di dalam firman Tuhan. 我们虽然不能够面对面的见面，可是我们能够在神的话语中，我们一起相遇。 Dan saya percaya bahwa Allah yang sama bekerja di dalam diri kita dan mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan Dia. 我相信，在我们当中所运行的神是同一位神，他会把喜乐带给我们。 Tema hari ini adalah sukacita besar. 今天我们的主题是大喜的信息。 Dan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal yang kedua ayat 10 dan 11. 我们要读的经文就是在路加福音的第2章，第10节跟第11节。 Lukas pasal yang kedua ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. 路加福音第2章第10节这样告诉我们。 Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 路加福音第2章第10节到第11节，那天使对他们说：“不要惧怕，我报给你们大喜的信息，是关乎万民的。因今天在大卫的城里为你们生了救主，就是主基督。” Berbahagia mereka membaca firman dan hidup di dalam firman Tuhan. 每位阅读神的话语，并且活在神与神的话语当中的人是有福的。 Jemaat sekalian, mari kita berdoa sekali lagi, mohon Tuhan yang pimpin di dalam pemberitaan firman Tuhan. 弟兄姐妹，我们一起低头祷告，求神带领我们传讲信息的时间。 Mari kita tunduk kepala. 我们低头祷告。 Tuhan yang Maha Hadir, Engkau hadir pada saat ini, kami berkumpul di sini ataupun kami berada di rumah. 你是无所不在的神，你在我们这个时候带领侍奉的人当中，跟我们同在，你也跟在家里的每一个人同在。 Engkau adalah Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 因为你没有受到时间、空间所限制， Sebab Engkau yang menciptakan ruang dan waktu. 因为你是创造时间跟空间的神， Tetapi Engkau adalah Allah yang juga masuk ke dalam ruang dan waktu. 你也是愿意进入时空的掌控里面。 Engkau mengasihi manusia dan Engkau menyapa kami. 因为你爱人类，你要来向我们打招呼。 Pada saat ini Tuhan, kami yakin bahwa Engkau pun hadir di tengah-tengah kami. 我们相信这个时候你就在我们当中。 Roh Kudus bekerja untuk menghidupkan firman Tuhan, 圣灵运行，让神的话语活过来， untuk membawa kebaikan bagi kami. 给我们每一个人得到好处。 Kiranya Tuhan yang berbicara kepada kami satu persatu dan menerjemahkan firman-Mu sesuai dengan kebutuhan kami. 主啊，求你亲自对每一个人个别的一个一个的说话，让你的信息能够被主你传译到我们所明白的。 Sehingga hari ini pun kami boleh memperoleh sukacita yang besar seperti para gembala. 好让今天我们也能够像牧羊人得到大喜乐。 Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 感谢父上帝，我们祷告是奉靠主耶稣基督的名祈求，阿门。 Saudara, Lukas mencatat bahwa Natal ada sukacita yang besar. 我们看路加的记载，这个圣诞呢是一个大喜的信息。 Apakah dunia ini tidak ada sukacita? 难道这个世界就没有喜乐吗？ Apa bedanya sukacita yang diperkenalkan oleh Lukas dengan sukacita dari dunia? 路加所讲的大喜乐，跟世界所给我们的喜乐到底有什么不同？ Setiap tokoh Alkitab pada waktu merayakan Natal pertama, Alkitab mencatat bahwa mereka penuh dengan sukacita. 我们看第一次的圣诞，圣经的人物每一个人都是充满喜乐。 Maria menerima berita Natal itu, dia dengan sukacita berlutut menyembah kepada Tuhan. 当玛利亚得到这个圣诞好消息的时候，她俯伏的在那边充满喜乐。
Pada waktu Maria mengunjungi Elizabeth, dia mengatakan bahwa jiwaku memuliakan Tuhan. 当玛利亚去探望以利沙白的时候，她说：“我心尊主伟大。” Hana yang sudah tua pada waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus di bait suci. 有一位汉娜女先知，她在年老的时候，在圣殿遇见了这个婴孩， Hatinya tertumpah sukacita yang besar itu. 她的心是流露出喜乐。 Simeon adalah orang yang sudah tua, umur 86 tahun. Pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, itu pun ada sukacita. 一位已经86岁年老的西面，他在圣殿见到主耶稣的时候，他也是蛮有喜乐的。 Orang Majus masuk ke dalam rumah di mana Tuhan Yesus ada. Kitab suci Matius mencatat bahwa mereka penuh dengan sukacita. 东方的三位博士，他们进到一个屋子里，看到婴孩主耶稣在那边的时候，他也是充满喜乐的。 Mengapa para tokoh Alkitab pada waktu mereka Natal yang pertama ada sukacita yang besar? 为什么圣经的这些人物，他们感受到这个圣诞降临的时候，他们是充满喜乐的呢？ Karena Kristus yang memberikan sukacita itu. 因为是基督把喜乐带给人间。 Dan di dalam bagian yang kita baca, kita akan pelajari 3 hal di mana Lukas menjelaskan tentang sukacita dari orang-orang percaya. 所以我们看路加，他记载了主耶稣带的喜乐，在3方面的喜乐。 Lukas menjelaskan bukan sukacita yang bersifat fenomena atau di luar saja, tetapi sukacita yang betul-betul bersifat esensial bagi orang percaya. 路加所记载的喜乐呢，不是外在因素造成的这个现象而已，可是从内在真实的喜乐流露出来 Yaitu 的。 suatu sukacita yang from inside out. 这个喜乐是从内往外的。 Sudah yang pertama kita pelajari yaitu sukacita di dalam Tuhan. 第一，我们要学习的就是在主耶稣里面的喜乐。 Lukas tidak hanya mencatat tentang sukacita yang besar lalu titik. 路加他没有说这个是大喜的喜乐，就有一个句点在那边停顿了。 Sebab apa yang membuat seseorang bersukacita? 因为能够使一个人真正喜乐的， Lukas mencatat hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Tuhan Yesus Kristus. 在这里说，今天为你诞生了一位救主，就是主基督。 Dengan kata lain bahwa Lukas melihat bahwa sukacita yang besar bukan berasal dari diri kita tetapi dari Kristus yang hidup itu. 所以路加要强调，我们能够有喜乐呢，不是从我们里面，可是基督赐给我们的。 Mengapa hanya Kristus yang memberikan sukacita yang besar? 为什么只有基督才能够把大喜乐给我们呢？ Karena di dalam namanya ada pengampunan dosa. 因为在主基督的名下有赦免罪恶的权利。 Apa artinya nama Tuhan Yesus? 奉主耶稣的名到底代表什么意思？ Yaitu dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa. 就是他把他的百姓从罪恶当中拯救出来。 Di mana ada dosa, di situ tidak ada sukacita. 在哪个地方有犯罪的时候，在 Di 那个地 mana 方 ada 的喜乐消 kegelapan, 失了。 di mana ada kegelapan, di situ ada muka muram. 在哪里有黑暗，在哪里就有忧愁。 Sebab dosa itu seperti beban yang berat di dalam hidup seseorang. 因为罪恶就像重担压肩头， Dosa merampok sukacita. 罪恶把我们的喜乐抢走了。 Pada sebelum seseorang berbuat dosa, dia pingin, lalu dia masuk ke dalam dosa, dia merasa senang karena sudah mencapai apa yang dia inginkan. 一个人还没有犯罪的时候，他很喜乐的，很想进入这个享受罪恶，因为他已经得到他想要的。 Tetapi pada waktu dia hidup di dalam dosa, di situ tidak ada damai sejahtera. 可是当他在最终作乐的时候，他失去了喜乐。 Baru-baru ini saya berbicara kepada seseorang, dia mengatakan bahwa anak saya baru menikah 3 tahun yang lalu. 不久前我见到一个人，他告诉我，我的孩子，不久前3年前结婚。 Awal hidup mereka penuh dengan kebahagiaan tanda kutip. 起初他们是过着幸福美满的家庭生活，
Tetapi suatu saat ditemukan bahwa suaminya berselingkuh. 后来她发现到丈夫有外遇， Disitulah malapetaka terjadi di dalam keluarga mereka. 这个家庭就开始遭受到各种的打击。 Dan ini sudah berlangsung 1 tahun, keluarga itu seperti medan perang. 然后在1年里面，这个家庭好像个战场一样， Ada saling menyalahkan, ada ketidakpuasan, 他们彼此不满，彼此责备对方。 ada keangkuhan diri mempertahankan supaya dia tidak dipersalahkan. 他们的自我太高大了，不能够接受别人的责备。 Dia bilang, saudara, setiap hari mereka bertengkar satu dengan yang lain. 他告诉我，每一天他们都是在争吵当中。 Dan sekarang tinggal waktunya keluarga itu berpisah. 这个是他们离婚的时间，这个是已经快到了。 Jikalau dosa itu masuk ke dalam hidup seseorang dan di dalam keluarga, 如果罪已经进入一个人的生命或者他的生活的家庭， Alkitab mencatat hidup orang itu tidak ada sukacita. 圣经已经记载，这个人不会有喜乐， Sukacita dan dosa tidak pernah bersatu. 因为喜乐跟罪恶不能够同在一起。 Lukas mencatat bahwa sukacita yang besar itu di dalam Kristus karena Kristus memberikan pengampunan. 为什么路加说大喜的信息是在基督耶稣里面呢？因为在基督耶稣里面，罪恶是得到赦免。 Daud pernah berbuat dosa, 大卫也曾经犯过罪， tetapi anugerah Tuhan dia tahu bagaimana harus bertobat. 因为神的恩典让他知道他要如何悔改。 Dia menuliskan di dalam Roma pasal ke-7 ayat pasal 4 ayat 7 dan 8. 在罗马书第4章第7、第8节记载大卫所说的话： Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya 蒙神算为义，他的罪被神赦免的人是有福的， dan ditutupi dosa-dosanya. 他的罪已经被上帝所遮盖。 Berbahagialah manusia karena kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. 主不算为有罪的，这人是有福的。 Daud pada waktu dia menyimpan dosanya, maka dikatakan ada beban berat di dalam hidupnya. 当大卫把他的罪隐藏在里面的时候，他就背负了很大的重担。 Tapi kemudian dia mengaku dosa, sukacita itu dikaruniakan oleh Tuhan. 可是当他认他的罪的时候，他这个喜乐就开始回来，充满他了。 Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa, hidup damai dengan Tuhan. 亚当夏娃他们犯罪之前，他们跟神是和睦相处的。 Tuhan dah datang dekat dengan dia dan dia bisa dekat dengan Tuhan. 神来靠近他们，他们跟神的距离也是非常靠近 Tuhan 的。 bersekutu dengan Adam pada waktu itu. 神跟亚当是同在一起， Hidup Adam penuh dengan sukacita karena kehadiran Tuhan. 有主有神跟他同在，所以 Tetapi 他 pada 是充满喜 waktu 乐。 Adam jatuh ke dalam dosa, 当亚当犯罪的时候， kitab suci mencatat Adam takut terhadap kehadiran Tuhan. 圣经告诉我们，亚当看到神他就害怕了， Hati nurani menghukum dia. 他的心灵在责备他。 Hati nuraninya takut dalam pengertian bahwa Tuhan sebagai hakim bagi dia. 他心灵恐吓，因为知道神是审判的， Adam 神会 harus 审判他。 bersembunyi karena tidak ada sukacita lagi. 他不再有喜乐，不敢见主，所以他 Orang 躲起来。 yang berbuat dosa menjauhkan diri dari Tuhan. 记住，犯罪的人都是在远离上 Orang yang 帝， menjauhkan diri dari Tuhan tidak ada sukacita. 远离上帝的人就失去了喜乐。 Hanya Kristus yang memberikan sukacita yang besar itu. 因为这个大喜乐是由基督所赐给我们的。 Sudah perhatikan lagi bagaimana Lukas mencatat di dalam ayat ke-11. 我们再看第11节，路加是怎么记载的？ Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan. 因今天为你们诞生的是一位主基督。 Sudah membaca Injil setelah ayat ini tidak ditemukan di mana-mana. Lukas mencatat bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. 我们看这个经文过后，路加在他的记载下没有再强调主耶稣是主基督， Bukan Lukas tidak percaya Yesus adalah Tuhan.
不是说他就不再相信耶稣是主，耶稣 Tetapi 是 pada 神。 waktu pelayanan Tuhan Yesus, Lukas mencatat nama Yesus. 可是，在他的侍奉上，路加所记载的耶稣的名， Tetapi Kristus yang Tuhan Yesus yang sudah bangkit, maka Rasul Paulus mencatat Kristus Tuhan. 所以在主耶稣复活的时候呢，保罗就写他是主基督。 Lukas mencatat Kristus Tuhan di sini untuk mencatat tentang ketinggian Kristus. 所以路加所记载的主基督是要把主的崇高表明出 Dengan 来。 kata lain bahwa Lukas melihat jikalau seorang memiliki sukacita yang besar, Kristus adalah Tuhan bagi kita. 所以他要强调，一个人如果他有大喜乐的话，他显然是有主耶稣成为他的大主宰。 Kalau kita mencintai dunia, tidak ada sukacita di dalam hidup kita. 如果我们爱这个世界，我们心中不会有真挚的喜乐。 Maka saudara tidak heran banyak juga orang Kristen tak punya sukacita kan? 所以不奇怪的，很多基督徒不拥有这个大喜乐， Karena hatinya diisi oleh keinginan hawa nafsu. 因为他的心是充满了世上的情欲， Hatinya diisi oleh keangkuhan hidup. 他的心充满了世上的骄傲， Hatinya diisi oleh keinginan mata. 他的心充满了眼目的情意。 Kalau seorang hatinya telah dipenuhi oleh dunia ini, 如果他的心是被这个世界所充满的话， di mana Kristus mendapatkan tempat di dalam hati kita. 然后基督还有位置吗？ Lukas mencatat bahwa Kristus adalah Tuhan, maka ada sukacita yang besar. 所以路加强调，因为主耶稣本身就是我们的大主宰，我们的神，我们才会有喜乐。 Sehingga hidup kita tidak lagi tergantung segala sesuatu yang kita miliki, 所以我们的生活不再依靠我们所拥有的这一切， tapi oleh karena Kristus kita memberikan hidup kepada orang lain. 可是我们能够把基督展现给别人看。 Kita tidak lagi membanggakan segala sesuatu yang kita miliki secara harta benda. 我们所拥有的物质，我们不以那个为傲， Karena hati ini sudah dipenuhi oleh Kristus sehingga tidak ada tempat bagi dunia. 因为我们的心已经被基督充满了，世界再没有位置了。 Orang Kristen yang seperti itulah memiliki sukacita yang besar. 这样的基督徒才能够拥有大喜乐。 Paulus berkata bahwa hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. 保罗告诉我们说：“但愿主耶稣基督的喜乐在你心中做主掌权。” Kemudian dia mengatakan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu. 就让他的丰富的原理在你心中被主充满。 Rasul Paulus mencatat tentang Kristus adalah Tuhan di dalam hidup orang percaya. 所以使徒保罗也一样的强调，如果心靠主的人，主就是他的主宰。 Kata berdiam itu Kristus memerintah atau firman itu berdiam itu artinya bahwa Kristus menjadi penguasa di dalam hidup kita. 居住在他的内心做主的话，就是他在掌控我们整个生命。 Perkataan diam bukan pasif, tetapi diam itu artinya Kristus yang memerintah di dalam hati kita. 存在我们的心里，不是被动的停顿，可是他在那边是掌控的。 Jikalau Kristus yang memerintah, maka saya tunduk di bawah Kristus. 如果是他掌控我的话，我就要降服于他。 Jikalau Kristus memerintah, kehendakku keluar, kehendak Kristus yang jadi. 如果基督做主的话，我的旨意、我的心意放下，唯有主的心意成全。 Jika Kristus yang memerintah, Kristus adalah Tuhan, Tuhan, dan saya adalah hamba. 如果他是做主，他就是我的主人，我就是他的仆人。 Sehingga saudara submission secara total kepada Tuhan mendatangkan sukacita di dalam hidupnya. 所以在主里面，我们能够完全的降服的话，我们才拥有这个大喜乐。 Orang Kristen duniawi tidak akan memperoleh sukacita dan tidak mengerti apa artinya sukacita di dalam Tuhan. 如果他是依靠世界的这些基督徒呢，他们心中不会有主，也不会有喜乐。 Saya merenungkan Habakuk 3 ayat 17 dan ayat 16 dan 17. 我在回想哈巴谷书的第3章第17、18节， Dia mengatakan bahwa
kebun anggur tidak menghasilkan buah, 虽然葡萄树不结果， pohon zaitun tidak menghasilkan minyak, 橄榄树也不效力， dan pohon ara tidak berbuah, 无花果树不发旺， dan segala ternak itu dihalau. 圈中的油娘都被赶走了。 Habakuk mengatakan, aku tetap bersuka cita di dalam Tuhan. 哈巴谷说：“我要因耶和华欢喜，因救我的神喜乐。” Mengapa Habakuk bisa bersuka cita walaupun segala sesuatu itu sudah hilang? 为什么这些物质上的都消失了，他还是充满喜乐呢？ Karena sukacita Habakuk tergantung kepada Kristus adalah Tuhan di dalam hidupnya. 因为他的喜乐是依靠我们的主耶和华。 Habakuk mengenal siapa Tuhannya. 因为哈巴谷认识他所敬拜的神是哪一位， Habakuk tahu pada waktu hidup yang susah siapa dia bersandar. 他知道在艰难的生活当中，他要依靠的是哪一位。 Oleh sebab itu seorang yang semakin dalam mengenal Tuhan, di dalam hatinya ada sukacita yang besar. 所以，一个人如果他跟神有深交的话，他的心中一定有大喜乐， Karena kehadiran Tuhan dan membuat hidupnya berubah. 因为主在他的心中改变了他的一生。 Saya ingat beberapa tahun yang lalu saya melayani satu jemaat, satu bapak yang sudah lumpuh. 我记得我几年前有牧会的时候，我带领的一个会友当中，他是瘸腿的。 Bapak ini tidak mengenal Tuhan, tetapi pada waktu saya menginjili, hati Tuhan membuka hatinya. 他还不信主，当我把福音传给他的时候，他就把心门打开。 Dia lumpuh, kemudian masih mendengar baik, cuma susah ngomong. 他是瘫痪，虽然他能够听，可是他要讲话很不容易。 Saya memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan. 我告诉他，主耶稣是我们的神。 Saya menantang dia, mau terima Tuhan Yesus enggak? 我给他一个挑战，你要接受主耶稣。 Dia angguk kepala dan hanya tahu, kemudian meneteskan air mata. 他只能够用点头来做一个回应，然后眼泪就掉下来。 Dia berusaha ngomong, saudara, keluarganya mengerti dia ngomong apa. 他很想用言语讲话，只有他的家人明白他要讲什么。 Tapi dia ngomong satu hal kepada keluarganya, saya ini dulunya ateis. 他的家人明白，就跟我说，他说过去我是无神论的， Mengapa Tuhan mengasihi saya? 为什么神还要爱我呢？ Saudara, saya tidak begitu cepat menerima bahwa orang ini sudah bertobat. 所以我就没有立刻了解这个人到底是得救了没有。 Kami gereja terus melayani dia, datang ke rumah dia, ada Bible study dan jelaskan Yesus kepada dia. 所以我们的教会常常去他的家探访他，给他做查经，把耶稣介绍给他。 2 bulan kemudian dia masuk ke gereja. 2个月以后，他就来到教 Keluarga 会， yang mendorong dia, membantu dia. 所以家人就用轮椅推他过来。 Kemudian 1 bulan kemudian saya membaptiskan dia. 1个月后，我就给他施洗。 Saya melihat bahwa orang ini ada orang yang betul-betul sudah memiliki Tuhan di dalam hidupnya. 我可以看到他的内心真的是有主耶稣。 Kemudian pas waktu itu dekat Natal. 那时候已经靠近圣诞节， Kami pergi kunjungi ke rumah dan salah satu rumah bapak ini. 我们就是去报佳音，家家户户我们去的 Itulah 时候， Natal yang pertama bagi dia dan Natal yang terakhir bagi dia. 我们来到这个弟兄的家，那一次的机会就是他第一次参加圣诞节，也是最 Kami 后一次。 nyanyikan lagu Natal dan saya berbicara firman Tuhan. 我们在那边一起跟他唱圣诞歌曲，我传讲信息给他。 Dia tidak bisa ngomong, tetapi saudara, dari wajahnya itu hidup orang yang penuh dengan sukacita. 他不能够再用言语表达，可是看到他的脸孔，他是充满喜乐。 Walaupun fisiknya itu lemah sekali, 虽然他的肉体渐渐的衰退， tetapi hatinya bergejolak karena Tuhan adalah Tuhan di dalam hidupnya. 他的心中是非常的活跃的，因为有主耶稣的喜乐在 Sampai 里 istri 面。 saya mengatakan, saya belum pernah melihat ada orang yang lumpuh memiliki sukacita yang besar seperti itu. 所以我的师母跟我说，我从来没有看过一个中风瘫痪的人的喜乐是那么涌流出来的。 Saudara-saudara, itu dicatat oleh Lukas bahwa
Yesus adalah Tuhan dan Yesus yang memberikan sukacita yang besar. 所以路加记载，只有主耶稣他是我们的神，只有他才能够把大喜乐给我们。 Yang kedua, Saudara Lukas mencatat bahwa sukacita yang besar itu berasal dari keindahan dari dalam. 第二呢，路加所记载的这个喜乐是从内在美发出来的。 Saudara, di dalam ayat pasal Lukas 2 ayat 10 dan 11 mencatat dua hal yang penting sekali. 我们看在太福音的2章10节到11节，有一个很重要的事情给我们看到。 Saudara, kemudian kita lihat ayat 13 itu mencatat bagian yang kedua yang penting di dalam diri Tuhan Yesus. 我们看第13节有记载，在主耶稣那边有很重要的事情。 Saudara, ayat 11 dikatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan. 在第11节里面讲的这个救主就是主基督， Lukas mencatat ketinggian Yesus Kristus. 所以他是很崇高的一位真神。 Kata Kristus itu adalah yang diurapi. 基督的意思就是受膏者， Yesus Kristus itu adalah Mesaya. 然后基督就是弥赛亚。 Orang Israel semua orang sudah tahu bahwa Kristus itu adalah Allah. 所以以色列人知道，只要称基督，他就是神。 Yaitu Yesus Kristus memiliki ketinggian dan pemerintahan ada di dalam tangannya. 他是崇高的神，至高者的神，掌权的神。 Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14, Daniel melihat penglihatan awan yaitu anak manusia. 所以在但以理书第7章，他看到在云彩当中有人子的出现。 Orang Israel tahu bahwa dia adalah anak Allah. 所以以色列人知道，这就是神的儿子。 Orang Israel tahu bahwa dia adalah Kristus, adalah Mesaya yang diurapi. 以色列人就知道，他就是基督，就是那位受膏者。 Lukas mencatat ayat 11 ketinggian Kristus. 所以路加在11节记载耶稣的崇高， Kepenuhan kealahan di dalam diri Kristus. 耶稣是完全的真神。 Ayat ke-12 coba perhatikan. 第12节我们可以注这个 Inilah 字 tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan berbaling di dalam palungan. 你们要看见一个婴孩包着布卧在马槽里，那就是记号了。 Setelah kita membaca ayat 10 Lukas pasal yang kedua ayat 11, 当我们读完第11节以后， kita melihat Kristus begitu agung. 我们看到他是何等的崇高，他是主，他是神。 Tapi ayat yang ke-12 Lukas mencatat kerendahan Kristus. 可是接下来一节，在12节，他就给我们看到这位主耶稣是何等的卑微。 Lahir dibungkus dengan lampin, lahir di palungan. 他生下来只有一块布把它包起来，而且是把它放在马槽里。 Tempat yang kotor adalah tempat tidurnya Tuhan Yesus. 他的睡床是一个非常肮脏的马槽， Tetapi tempat yang kotor tidak mengurangi kemuliaan Kristus. 可是呢，虽然这个地方很肮脏，他的崇高不会减少， Kekayaan Kristus bukan ditentukan environment of life, 因为他的丰富不是周围的环境能够定论的， tetapi ditentukan kekayaan insight di dalam dirinya. 可是他的内在的真实来印证。 Dengan kata lain, Lukas mencatat bahwa kekayaan Kristus sekarang dibungkus dengan kemiskinan dan segala sesuatu yang tidak terpandang. 意思就是说，主的崇高是被一块那些不起眼、那些卑微肮脏的包起来， Secara luar Tuhan Yesus tidak diperhitungkan. 外观看起来不起眼， Tetapi secara dalam Tuhan Yesus memiliki kesempurnaan equal sama dengan Allah. 可是他的内在的真实跟神是同等的身份， Dari dalam Kristus ada kepenuhan Allah. 因为在基督里面有神的全备充满， Dari luar ada kesederhanaan. 外观看起来是何等的卑微， Dan tempat yang kotor tidak mempengaruhi, membuat Tuhan Yesus menjadi kotor. 这个肮脏的环境不让耶稣感染到这些污秽。 Karena keindahan Kristus itu berasal dari inside out, bukan outside in. 因为他的
真实崇高是从内在美发出来的。 Sukacita seseorang itu ditentukan oleh keindahan karakter di dalam diri 因 seseorang. 此，一个人的喜乐是从他内在的品格涌流出来的。 Tak kala segala sesuatu menjadi usang, 因为一切如果成为成就的时候， keindahan dari dalam terus bersinar. 他的内在不断的发出荣光。 Saudara-saudaraku sekalian, apakah kita memiliki sukacita yang besar seperti yang dipaparkan oleh Lukas? 各位弟兄姐妹，你是不是已经拥有像路加所传述的这位大喜乐呢？ Ataukah kita sukacita karena ditentukan oleh segala sesuatu yang kita miliki? 或者我们拥有我们所想要的东西，我们才能够有喜乐呢？ Memang kita bersukacita karena usaha berhasil. 我们当然为了我们工作有成就，我们会很喜 Memang 乐。 kita bersukacita karena anak berhasil di dalam studi. 我们看到，如果我们孩子的学业有成就的话，我们也是很喜乐。 Memang kita orang Kristen bersukacita pada waktu Tuhan memberkati hidup kita. 我们成为基督徒，我们的生命蒙恩的话，我们也会喜乐。 Tetapi semuanya bukan memberikan sukacita yang sejati. 可是我告诉你，这一切都不是真实的喜乐， Karena segala sesuatu yang kita miliki itu bisa berubah oleh karena waktu. 因为我们拥有的这一切，因着时间就会渐渐改变。 Tetapi keindahan dari dalam bersifat tetap adanya. 可是里面的内在美是永存的。 Orang yang memiliki sukacita ada orang yang hidup dipenuhi oleh kekayaan Kristus. 因为一个人你拥有内在美的话，因为他有主的丰盛在他的里面。 Sudah di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kita melihat orang yang mempunyai banyak hal secara eksternal, 我们看到很多人，他在外在方面拥有了一切， tetapi hidup mereka nggak ada sukacita, betul? 可是他们仍然没有喜乐。 Tetapi ada orang yang nggak punya apa-apa, 有些人他的外在物质他没有拥有任何东西， tetapi hatinya penuh dengan sukacita. 他的心是充满喜乐， Ada kehidupan yang suci, ada kebenaran di dalam dirinya. 他心中有圣洁的生活，有真理充满他， Sehingga orang ini terus mengalir sukacita yang dari dalam itu. 他的喜乐不断的从里面涌流出来。 Saudara-saudaraku sekalian, apakah kita memiliki keindahan dari dalam seperti Kristus? 各位弟兄姐妹，我们是不是像主耶稣拥有内在美的喜乐涌流出来呢？ Yang ketiga, sudah perhatikan apa yang diajarkan oleh Lukas. 第三方面，我们来注意路加他在强调的喜乐是在哪方面？ Kita baca ayat ke-20. 我们看第20节。 Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. 牧羊的人回去了，因所听见、所看见的一切事，就归荣耀于神。 Semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. 因为所看见的是正如天使向他们所说的一样。 Lukas mencatat bahwa sukacita gembala tidak berhenti pada waktu mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. 路加记载，这些牧羊人的喜乐，不单单是见主耶稣的那时候才有喜乐， Tetapi perjumpaan dengan Kristus itu adalah awal dan fondasi bagi hidup para gembala bersukacita. 可是见主耶稣的时候，就是他们的喜乐的根基，也是他们的喜乐的源头。 Lukas 2 ayat 20, Lukas menjelaskan bagaimana pengaruh sukacita yang berasal dari Kristus ke dalam hidup para gembala di dalam kehidupan sehari-harinya. 在路加福音2章20节告诉我们，他们见了主耶稣以后，他的结果影响是怎样的，带到他们的生命里面。 Lukas mencatat bagaimana Kristus mengubah hidup para gembala itu. 路加记载牧羊人的生命如何被主的喜乐改变过来。 Kemudian Lukas menjelaskan apa yang menjadi alasan bagi para gembala bersukacita. 然后路加他也记载是什么缘故使这些牧羊人不断的有喜乐涌流。 Karena segala sesuatu yang mereka dengar, lihat
Dan semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. 因为他们所听见的，他们所看见的，正如天使向他们所说的一样。 Ayat 10 dan 11 itu adalah pewahyuan Tuhan. 第10节、第11节是神向他们启示。 Ayat yang kedua, Lukas mencatat pewahyuan itu telah hadir di dalam hidup mereka. 然后我们看在第20节，这个基督已经降在他的心里面了。 Sukacita yang berasal dari Kristus bukan sesuatu yang mereka dengar saja, tetapi sekarang hadir di dalam hidupnya. 这个喜乐不是他们所听到的新闻而已，可是这个喜乐已经在他们里面了。 Mereka sendiri mengalami sukacita itu. 他们已经经历到了这个喜乐。 Ini artinya sudah di ayat ke-20 ini Lukas menjelaskan pengalaman rohani. 所以20节告诉我们他的属灵经历， Yaitu ada continuation antara pewahyuan Tuhan dan hidup saya sekarang ini. 所以耶稣开始启发他，知道他的生活呢是延续不断的， Bukan Tuhan yang saya belajar di dalam sejarah wahyunya. 不是说我在历史在他的启示当中所， Bukan hanya Tuhan yang saya hafal tentang dia. 不是我所阅读所背诵的这些基 Tetapi 督， Tuhan yang sekarang hidup di dalam hidupku. Dan Tuhan yang mengubah hatiku. 可是这个基督呢已经活在我里面，这个基督已经给我影响，改变了我。 Oleh sebab itu sukacita yang dari Kristus itu menjadi gaya hidup para gembala. 所以这个喜乐就成为牧羊人的生活方式。 Saya coba memberikan imajinasi yang terkontrol. 我开始来想象一下这个喜 Kira-kira 乐。 apa yang terjadi di dalam hidup dari para gembala setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. 来想象，当他们见了主耶稣的时候，他们的喜乐是怎样的影响他们。 Sudah saya yakin sudah mereka pulang ke rumah, mereka nggak mungkin cuma diam aja kan. 我相信他们回到家，他们不是默口不言的， Tapi dia akan kalau sudah malam dia bangunkan anak istrinya kalau sudah berkeluarga. 也许如果在三更半夜的时候，他回到家，他会把他家人唤醒来。 Dan pasti saudara wajahnya itu berubah sekali karena sukacita yang tidak terkatakan itu. 因为我相信他，因为充满喜乐，他的脸已经充满不一样的荣光。 Apa yang dikatakan oleh gembala kepada keluarganya? 所以牧羊人会怎样告诉他的家人呢？ Itu pasti menjelaskan penglihatannya pujian dari para malaikat. Kemudian malaikat memberitakan tentang Kristus Yesus itu. 他就会说那个天使如何歌颂这位真神，天使如何把消息传给我们。 Dia ingin supaya orang lain pun keluarganya mengalami sukacita yang seperti dia. 他希望他的家人也能够得到这个喜乐。 Besoknya para gembala perlu kerja nggak saudara? 隔天，这个牧羊人需要去工作吗？ Pasti kerja, tetapi pada waktu dia bekerja beda orangnya. 当然，他还要去牧羊，可是那时候他去工作的心态就不一样了。 Bosnya memang tetap sama, 老板也是一样的， kambing dombanya tetap bau, 他的羊群也是一样的有臭 gajinya 臭味， tetap nggak naik, 他得到的薪水也没有增加， teman-temannya lingkungannya tetap sama, 他周围的朋友也是一样的那群人， setiap hari melakukan aktivitas yang sama. 他每一天所做的一切行动都一 Tetapi 样。 para gembala ini dengan hati yang telah diubah Tuhan, sukacita itu menjadi gaya hidup mereka. 可是因为他们心中有喜乐，他们的生活方式完全改变过 Saya 来。 yakin para gembala itu ketemu dengan siapapun dia akan menceritakan pengalaman hidupnya. 我相信他见到任何一个人，他都会把这个经历告诉人家。 Makanan yang sederhana pun menjadi sukacita bagi dia. 如果吃的很简单的粗茶淡饭，他也是喜乐的。 Dulunya mungkin para gembala makan yang sederhana, mungkin ngomel-ngomel. 过去可能吃白饭，他们菜很简单的菜肴，他们就会在那边发怨 Tetapi 言。 sekarang ada hati yang bersyukur kepada Tuhan. 可是这个时候，他们是充满感恩， Relasi dengan orang lain pun berubah. 他们跟别人的关系修改过来了。 Hidup ada penderitaan, tetapi penderitaan itu menjadi ringan karena ada sukacita.
生活虽然面对苦难，可是这个苦难能够转为喜乐。 Ada krisis ekonomi tapi tidak kehilangan pengharapan. 虽然有经济危机，他们不至于绝望， Karena sukacita itu begitu besar sehingga segala kondisi hidup tidak bisa membatasi apa yang luapan di dalam hati para gembala. 因为这个喜乐大到外面的影响、外面的变迁，不能够遮盖这个喜乐。 Saudara, Lukas mencatat, saya yakin bahwa para gembala ini dipenuhi oleh Roh Kudus. 路加记载，这群牧羊人，他们充满了圣灵， Mereka memuji dan memuliakan Tuhan seumur hidupnya. 他们一生归荣耀给神， Bukan 一 karena 生赞美神。 Paulus menjelaskan orang ini penuhi oleh Roh Kudus, memuji Allah dan memuliakan Allah. 保罗也记载说，他们是充满喜乐、归荣耀给神、赞美神的人。 Kepenuhan Roh Kudus mengakibatkan sukacita. 被圣灵充满的人，他们一定有喜乐， Sebab Roh Kudus memberikan sukacita. 因为圣灵把喜乐赐给人。 Hidup orang Kristen dipenuhi oleh sukacita Allah. 因为基督徒的生命一定要有主的喜乐充满。 Oleh sebab itu saudara bisa membaca surat Rasul Paulus, sudah tidak menemukan di dalam segala kondisi hidup yang sulit Rasul Paulus bersungut-sungut. 我们看保罗所写的书信当中，他面对很多艰难的时候，没有一次他发怨言的。 Justru waktu Rasul Paulus di dalam penjara, dia menuliskan surat Filipi penuh dengan sukacita. 甚至他在监狱里面的时候，他写一封书信给腓立比教会的人，要他们常常喜 Rasul 乐。 Paulus ditangkap, kemudian dimasukkan ke penjara bersama Silas. Dia bisa memuji dan memuliakan Tuhan. 保罗和希拉被抓起来，下到监狱里面，在半夜在监狱里面，他们赞美 Karena 神， sukacita bagi Rasul Paulus itu adalah gaya hidupnya. 因为对使徒保罗来说，喜乐已经是他的生活方式。 Saudara, masa pandemi yang kita alami hampir setahun itu banyak membuat orang Kristen menjadi susah. 各位弟兄姐妹，这个新冠病毒的疫情差不多1年了，让很多基督徒的生活是非常的艰难。 Bahkan tidak sedikit orang Kristen kehilangan sukacita. 许多的基督徒已经失去了他们的喜乐。 Bahkan ada orang Kristen yang meragukan kebaikan Tuhan. 更糟糕的是，很多基督徒在怀疑到底神有没有对他们美善。 Saya bicara dengan seorang bapak, dia bilang, Pak, kenapa ya hidup orang Kristen banyak sekali kesusahan? 有一个弟兄问我说，牧师啊，为什么基督徒的生活是那么多苦难 Orang 的？ yang tidak percaya Tuhan kelihatan hidupnya baik-baik saja. Justru pada waktu krisis ekonominya juga bagus. 那些不信主的人反而他们生活是非常的顺畅，他们在这个危机的时候，他们的经济反而改善。 Bukan hanya pandemi, tetapi saya juga mengalami kehilangan anggota keluarga saya karena pandemi itu. 不单单是有疫情使我的经济受影响，我连家人都失去了。 Saya bilang sama dia, orang Kristen mengalami kesusahan hidup dan pencobaan sama seperti orang lain. 我对他说，基督徒跟不信主的人所遭遇的苦难、痛苦是一样的。 Tetapi kesusahan hidup jangan karena kita berbuat dosa. 只要我们不要因着我们犯罪，我们活在苦难当中。 Tetapi pada waktu orang Kristen hidup ada kesusahan, Tuhan menjanjikan aku menyertai kamu. 我们要看的不同，就是当基督徒受到苦难的时候，有神的应许，我必与你同在。 Orang yang kelihatannya hidupnya baik, tetapi Tuhan tidak menyertai, di situ tidak ada sukacita. 如果一个人我们看到的生活非常的愉快，可是没有主跟他在一起的时候，他不会有喜乐。 Saya kasih contoh ke dia bahwa Yakub orang yang dikasihi oleh Tuhan. 我给他一个例子，雅各是神所爱的。 Tuhan menunjukkan diri kepada Yakub bahwa Tuhan melindungi dan menyertai Yakub. 神向雅各显现，我必看顾你，我必也保护你。 Yakub pergi ke Haran tinggalkan orang tuanya. 他离开了父家到哈兰去， Selama 20 tahun dia dibohongi oleh Laban. 他过了20年的生活， Dia 被他的 kerja 舅舅欺 dia 骗。 kerja keras, tidak ada simpanan. 他
卖命的去工作，他没有储蓄， Menikah pun dibohongi oleh Laban. 连他的婚姻也被拉班欺骗。 Dia mau pulang karena Tuhan menyuruh pulang ke Kanaan. Dia harus bertemu dengan Esau yang lebih kuat dari dia. 他要回去迦南，因为上帝呼召他回去。那时候以扫比他强 Sudah 壮， tinggal di Kanaan satu jangka waktu tertentu, orang Kanaan berbuat jahat kepada anak perempuannya. 他在迦南地定居了一段时间。迦南人对他的女儿行不好的事， Anak-anak Yakub marah kemudian membunuh penduduk di situ. 我们看到雅各的儿子们，他们非常愤怒，杀了那边 Yakub 的居 harus 民。 pergi ke Betel lagi, di situ dia mendirikan mezbah Tuhan. 雅各又回到波特利，在那边他筑起一座坛。 Lewat beberapa tahun, Yusuf sudah mulai besar dan kemudian dibenci oleh saudara-saudaranya. 我们看到约瑟，他渐渐长大以后，他的兄弟们很愤恨他。 Bahkan anak-anaknya pun rela membohongi dia, mengatakan Yusuf mati diterkam harimau. 我们看雅各，连他的儿子也在欺骗他，说这个孩子被野兽吞噬 Yakub 了。 selama bertahun-tahun hidup di dalam kesusahan. 所以雅各多年的生活都是在苦难当中。 Pada waktu dia tua di Kanaan pun mengalami kelaparan yang hebat sekali. 在他年老的时候，有一个大饥荒临到他们。 Tetangga kelaparan, tetangga susah, Yakub pun mengalami 如 kesusahan. 果邻居们他们有饥荒，他们受苦，雅各信主的人也是一样的受苦。 Maka Yakub pergi ke Mesir, Tuhan mengatakan pergi ke sana, aku menyertai kamu. 所以雅各去了埃及，上帝说你要去 Dia，bertemu 我与 dengan 你同 Firaun, 在。 dia mengatakan hidupku umur 137. 他见了法老的时候说：“我一生已经活了137岁， Hidupku pendek, singkat dan penuh dengan penderitaan. 我活着的日子短暂，是充满痛苦。 Tetapi Yakub adalah orang yang hidup bersama dengan Tuhan. 可是，在这些日子里面，雅各的生活也是与神同行的 Di。tengah kesusahan, Yakub tidak pernah membuang imannya. 他在苦难的日子来，他从来没有丢弃他的信心。 Kesulitan hidup bisa melandai, ketidakadilan hidup bisa melandai hidupnya. 我们看到生活的艰难、苦难会临到他的身上， Tapi imannya kepada Tuhan tambah hari tambah kuat. 可是他对主的信心越来越坚 Tambah 强。 hari Yakub mengenal siapa Tuhan yang dia percaya. 为什么呢？因为他认识这位他所信靠的 Siapa 神。 yang mengatakan bahwa kita dilindungi, kita disertai Tuhan, dilindungi Tuhan, tidak ada masalah kesusahan hidup melanda kita. 谁告诉你说，哦，你是信主的人，你是有主跟你同在的话，就不会有苦难，不会有痛苦临到你。 Sudah lihat Ayub, sudah lihat Yusuf, sudah lihat begitu banyak tokoh-tokoh yang mereka hidup penuh dengan kesusahan. Tapi Tuhan menyertai hidup mereka. 你看到圣经的人物，约伯也好，约瑟也好，一生充满痛苦，可是他们的信心不离开，因为有知道主与他们同 Apakah 在。 pandemi boleh merebut sukacita kita dari Tuhan? 难道这个疫情能够把我们的喜乐抢走吗？ Apakah boleh pandemi kita meragukan kebaikan Tuhan? 难道这个疫情就使我们怀疑上帝吗？ Apakah boleh pada waktu kesulitan pekerjaan ekonomi yang sementara kita membuang iman kita? 难道为了我们事业，为了我们失去工作，我们就把我们的信心丢 Bukankah 弃了？ kita harus bersama dengan Habakuk, aku tetap beria-ria di dalam Tuhan adalah keselamatanku. 我们是不是要效法哈巴谷这样说？我要因耶和华欢喜，因救我的神喜乐。 Sukacita yang dijanjikan Tuhan beda dengan dunia. 因为神所应许给我们的喜乐，跟世界给的是不一 Dunia 样。 memperoleh sukacita karena dia berbuat dosa. 世界因为他犯罪的时候，在罪中作乐。 Orang Kristen memiliki sukacita karena pengampunan dosa. 我们基督徒有喜乐，因为我们的罪被主赦免。 Dunia bersukacita karena harta benda, dia sukses semakin sukses tiap hari. 世界的喜乐是因为他拥有一切的财富，他能够成就成功。 Ada harta benda yang menyertai hidup mereka. 因为有这些财产追随着他的生命。 Tetapi orang Kristen bersukacita karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyertai hidup kita. 可是基督徒的喜乐，因为他肯定知道和环境都有主与他同在。 Orang-orang dunia bersukacita karena hal-hal lahiriah.
我们看世界上是因为物质上他就喜乐， Tapi orang Kristen bersukacita karena keindahan dari dalam. 基督徒的喜乐是内在美的喜乐， Ada kepenuhan kekayaan Kristus di dalam hidupnya. 有基督的丰盛充满在他里面， Ada karakter yang diubahkan Tuhan yang menjadi dasar dia bersukacita. 因为他的品格已经被主塑造过来，所以有喜 Ada 乐。 hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga dia bersukacita. 他的生命是充满圣灵的带领，所以他才能够结出圣灵的果子，有喜乐。 Natal ada sukacita yang besar. 圣诞节是带给我们大喜乐， Apakah kita memiliki sukacita itu? 你拥有了没有这个喜乐呢？ Apa yang kita alami di dalam hidup kita pada saat ini 你生命中所遭遇的是什么呢？ membuat kita bersungguh-sungguh terus kepada Tuhan dan kehilangan sukacita. 你不断的向神埋怨，你就失去了喜乐。 Tapi sukacita dari Tuhan pada hari ini boleh terus berdiam di dalam hidup kita. 但愿从神而来的喜乐，从今开始记住在我们的内心。 Mari kita berdoa dan mohon Tuhan pimpin kita. 我们来祷告，求神继续带领我们。 Terima kasih Tuhan sukacita yang Kau berikan kepada kami. 天父上帝，我们感谢你把大喜乐赐给我们。 Kami kehilangan sukacita karena kami kurang percaya sama Tuhan. 我们如果失去喜乐，我们知道是因为我们信主信得不够。 Kami kehilangan sukacita karena kami pernah hidup di dalam dosa. 我们知道我们失去喜乐，因为我们还在罪恶里面生活。 Kami kehilangan sukacita karena kami bersandar kepada objek yang salah. 我们失去喜乐，因为我们所依靠的是错误的对象。 Tuhan kiranya Engkau kembali memulihkan hidup kami. 主啊，求你再一次的重建我们。 Sukacita yang besar yang Kau pernah berikan kepada gembala itu boleh menjadi bagian di dalam hidup kami. 你所报给牧羊人大喜的信息，也一样的成为我们的。 Sehingga sukacita itu dari dalam melimpah, meluap keluar. 好让这个喜乐能够充充满满的满溢出来，流露出来。 Terima kasih kesetiaan dari Tuhan. 主啊，我们感谢你，实在是对我们信实慈爱。 Tuhan kiranya Engkau memberkati firman-Mu. 求你恩高赐福你的信息， Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 你的名是配得被称颂的。我们祷告，奉靠主耶稣的名，阿门。 Amin.